أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, limpah inayah, pertolongan dan hidayah yang Allah Ta'ala kurnia dan bekalkan buat kita. Malam hari penuh barakah ini dapat sama-sama kita berbuka puasa bersama, dapat sama-sama kita mendirikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Dan di kali ini kasih sayang Allah Azza wa Jalla, Allah temukan kita dan himpunkan kita untuk duduk di atas jalan yang berikutnya. Itulah dia jalan menuntut ilmu. Tambah-tambah kita sedang mempelajari berkenaan dengan kalamullah. Semoga tergolonglah kita di kalangan orang yang Nabi SAW nyatakan, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Fa insya-Allah dengan berbaki waktu yang ada, kita akan sama-sama membacakan satu surah yang ke-107 pada muka surat 602. Itulah dia surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un, itulah maksudnya orang yang memberikan bantuan. Al-Ma'un, orang yang bagi bantuan. Baik, jadi insya-Allah sebelum kita tadabbur isinya, ayuh kita bersama-sama membacakan Al-Quran ini secara berjamaah. Semoga kita mendapatkan bacaan yang betul dan tepat, dan kita mendapatkan fadilat semisal yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, dengan satu huruf bersamaan dengan 10 pahala yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi bacalah Al-Quran ini dengan hati, jangan baca dengan nafsu, tenang-tenang dalam pembacaan dan juga sebutan. Jadi saya bacakan, kita ikut bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Baik, alhamdulillah kita sama-sama dapat membacakan ketujuh ayat yang terdapat di dalam surah Al-Ma'un ini. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman yang dimuliakan, makanya surah ini antara surah yang mana kita rasa favorite lah dekat Malaysia. Ramai di kalangan imam yang suka membacakan surah ini. Namun dapat kita kenal pasti ada di kalangan mereka juga yang tidak memberikan hak-hak huruf dan sifatul huruf, sama ada makharij dan juga sifatnya, menyebabkan bertukarnya huruf dan pastilah akan menyebabkan pertukaran makna. Jadi kerana itu saya memang mengajak teman-teman untuk sama-sama baca dan melihat, bukan setakat baca dengan hafazan, supaya kita dapat membacanya dengan penglihatan kita dan kita tahu huruf yang kita bacakan begini hurufnya, bukan atas sangka-sangka. Baik. Jadi kita tengok pada ayat yang pertama, ara'aital ladzi, maka di sini kita kena gigit lidah pada perkataan al-ladzi. Walaupun kadang-kala kita tak gigit, tapi dia pasti akan menyebabkan pertukaran makna. Sebab al-ladzi bererti yang, adapun al-ladzi wallahu ta'ala a'lam. Jadi kita tak mahu bertukarnya makna. Dan yang berikutnya yadu'ul yatim, kita nampak dekat yadu' huruf ain patut ditekan.
Tapi ada orang dia tak tekan, dia terus yaduk, dia bukan yaduk dan dia adalah yadu' huruf ain. Begitu juga dengan ayat yang ketiga, wala yahuddu, bukan pakai huruf dal, dia pakai huruf dad. Jadi tak boleh kita sebut wala yahud, tak cukup. Dia kena wala yahud. Kita kena lidah kita ni seluruh langgar kena ke gigi atas. Wala yahuddu. Cuba sebut. Dia akan jadi salah kalau kita cuma langgar hujung lidah saja. Yahud lah. Tambah-tambah kita langgar lelangit pula. Dia bukan kena langgar lelangit, dia kena langgar gigi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Cuba sebut. Bagus. Huruf sin kita kena belanja pasal dia huruf safir. Miskin. Baik, ayat yang keempat rasanya tak ada masalah. Begitu juga ayat yang kelima, alladzina hum an salatihim sahun, tak ada masalah. Alladzina hum yura'un, dan yang terakhir ni kadang-kadang orang tertukar ain menjadi hamzah, wayamnaunal maun. Sebenarnya dia bukan wayamna, dia bukan wayamnau, dia wayam na'u, ain dia yamna, mana'a yamna'u, maksudnya dia menghalang. Al-ma'un, orang-orang yang hendak memberikan bantuan. Baik, jadi sebelum kita ambil isi kandungan daripada surah ini, suka saya nak mendengar ramai-ramai bacakan. Bermula dengan bismillah. 1, 2, 3. Kuat sikit. Ara'aita alladhi yukazzibu biddin. Sambung. Sama juga huruf ta, ingat saya suka nak buat ulangan, huruf ta dia macam huruf ta, dia macam huruf dal. Hujung lidah kena langgar bahagian gigi atas, belakang gigi atas, dan sifatnya kena gemuk. Dia bukan to'a je, dia kena ta. Sekali lagi, wala yahuddu. 1, 2, 3. Bagus. Fawailul lil musallin alladzina hum Baik, barakallahu fiik. Syahih, sila baca satu ayat. Bismillah. Syukran, sambung Abang Zul. Bagus, Ikmal. Irfan. Okey, gemukkan sad. Fawailul lil musallin. Bagus. Abang Izam. Okey, kalau boleh gantikan him dengan him. Salatihim. Sahun. Cuba sekali lagi. Okey, bagus. Eti. Barakallahu fiik. Sila bang, sambung. Okey, silakan sambung. Fadha. Silakan. Silakan, Muhammad Farid. Okey, barakallahu fiik. Baik, ramai-ramai habiskan alladzina hum yura'un sampai habis. 1, 2, 3. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Baik, saya baca sekali imbas, kemudian kita akan tadabbur isi daripada surah Al-Ma'un ini. Bismillahirrahmanirrahim.
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Baik, barakallahu fikum. Untuk sama-sama kita ambil manfaat, kita telah pun sebutkan di antara kemanisan baca Al-Quran saat kita memahami apa yang kita baca. Sebab tu ada di kalangan para imam baru sahaja memulakan beberapa potong ayat maka mereka pun menangis. Kenapa? Kerana mereka memahami dan mereka sedar yang mereka sedang berbicara di hadapan Rabbul Alamin. Makanya kita pun begitu juga. Antara kemanisan kita dengan Al-Quran, saat kita baca Quran ini ada padanya kefahaman. Dan surah Al-Ma'un ini Allah Ta'ala nak bercerita tentang siapa? Ciri-ciri orang yang berdusta terhadap urusan agama dan orang-orang yang celaka di dalam solatnya. Jadi kita berharap semoga kita tidaklah menjadi pendusta dan kita berharap tidaklah kita tergolong di kalangan orang yang mendirikan solat tapi solat kita dalam keadaan celaka. Yang pertama, Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan secara umumnya kepada kita semua, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah engkau akan orang yang mendustakan agama? Maka Allah Azza wa Jalla banyak memulakan ayat-ayat Al-Quran dan terkadang menggunakan ayat penyata, terkadang Allah menggunakan ayat persoalan. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Allah Ta'ala tanya, apakah itu Qari'ah? Jadi Allah Ta'ala dengan kasih sayangnya, Allah tak nak bagi kita serabut, Allah tak nak kita berandai-andai dan bersangka-sangka. Allah pun cerita, Qari'ah itu adalah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus dan seterusnya. Samalah juga dengan persoalan yang pertama dalam surah Al-Ma'un ini, Allah Ta'ala tanya, tahukah engkau siapakah orang yang mendustakan agama? Jadi Allah Ta'ala pun cerita, siapa mereka ni? Semoga kita tak tergolong di kalangan mereka. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Itulah dia orang-orang yang mengherdik anak-anak yatim. Anak yatim di sisi agama sangat tinggi kemuliaannya. Sampai-sampai Nabi pun pernah sebut, ana wa kafil yatim kahatanian wa asyara bi asba'ihi wal wusta atau kama qal. Nabi pun beritahu kepada kita, aku ini dengan penjaga anak-anak yatim begini. Dan Nabi mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi nak bagi isyarat kepada kita dalam kehidupan ini tak semua orang dia punya kenikmatan sama level. Boleh jadi kita membesar dengan kasih sayang seorang ibu, kita dapat kasih sayang seorang ayah, tapi ada di kalangan manusia yang lahir-lahir sahaja hilang ibunya, hilang ayahnya, baru tumbuh membesar untuk usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ayah dan ibunya aksiden. Kan kita dapat lihat macam-macam fenomena yang berlaku, peristiwa-peristiwa yang berlaku. Jadi mereka ini boleh jadi di kalangan orang-orang yang kurang perhatian dan kasih sayang. Justru itu untuk sama-sama kita ni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kepada kita berbuat baik kepada anak yatim. Sebab itu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa kanak-kanak kecil, sama ada dia anak yatim ataupun tidak, antara kebaikan yang Nabi buat, Nabi akan bagi salam, Nabi akan peluk dan Nabi akan cium, usap. Menunjukkan Nabi betul-betul kita panggil apa? Turun padang dan tidaklah duduk dengan selesa pada kedudukan sebagai seorang ketua. Tak. Tapi Nabi jumpa dengan orang, Nabi boleh makan sekali, Nabi boleh peluk, pegang, cium, sampai berkata seorang Arabi, orang Arab ataupun orang Badui, "Maza sana'ta ya Muhammad?" Engkau buat apa ni wahai Muhammad? Ana indi asyara aulad, aku ada 10 orang anak. Aku tak pernah buat pun macam mana yang engkau buat. Jadi Nabi pun sebut dengan hadis yang sangat famous, Nabi kata, "Man la yarham la yurham." Barang siapa tak menyayangi, dia juga tidak layak untuk disayangi. Kadang-kala kita cenderung untuk sayang kepada kita punya geng dan kelompok sahaja. Sampai-sampai anak-anak yatim pun kita tak ambil peduli. Dan lebih malang lagi, bukan setakat tak ambil peduli. Dekat ayat ini Allah Ta'ala kata, sampai dia mengherdik-herdik anak yatim. Jadi di zaman dahulu ada di kalangan anak-anak yatim yang mana mereka dizalimi, kehilangan mak dan ayahnya, maka orang-orang pun yang ada kuasa akan ambil harta-harta mereka.
So bukan setakat herdik, tapi dia menzalimi. Baik, kita tengok yang kedua, Allah Ta'ala sebut ciri-ciri orang yang mendustakan agama ini, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia langsung tidak membantu untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Perasan ataupun tidak jamaah sekalian, teman-teman sidang penonton, kenapa Allah Ta'ala jemput kita masuk dekat dalam bulan Ramadan? Bukankah bulan ini juga dipanggil sebagai syahrun it'amut ta'am, bulan untuk belanja orang makan? Kita kadang-kala tak terasa pasal kita duduk dengan geng-geng kita saja dekat sini, dan makanan kita pun mewah-mewah, dengan nasi kambing, nasi daging, nasi Arab, nasi tak Arab, macam-macam kita duk dapat dekat sini. Tapi dekat luar sana ada orang yang terpaksa meraba-raba poketnya, terpaksa berpegang keras pada perutnya kerana terlalu lapar dan tak tahu hari ni apa yang aku nak makan untuk berbuka. Jadi kerana itu kita jangan terlalu selesa dengan apa yang kita dapat, sebab di luar sana ada orang yang sangat berharap semisal kita, tapi Allah uji mereka. Sebab tu kalau tak mampu nak bagi makan, jangan jadi penghadang, jangan jadi penghalang. Tak usah bagilah, pandai-pandailah mereka cari makan. Tu badan tu apa kita panggil sasa, badan tegap, balok liat saya. Balok liat tu maksudnya pemalas. Suka ambil kesempatan dan semisalnya. Kita tak tahu. Ada orang boleh jadi telah berusaha keras tapi tetap juga tak dapatkan penghasilan, tak dapat kerja. Jadi mereka tergolong di kalangan miskin. Jadi kalau tak dapat nak bagi mereka makan, jangan jadi penghadang. Dia sama isu macam orang-orang yang dilantik menjadi AJK surau ataupun masjid. Kalau tak mampu nak tarik orang datang surau, maka jangan jadi penghadang. Kan? Masuk penghadang tu ni sejadah kecil sangat, sejadah besar sangat, tak boleh masuk. Apa lagi? Pakai seluar jin tak boleh masuk, solat tak sah. Ni benda-benda yang saya dah pernah cerita dahulu, memang benda ni berlaku. Ada jemaah muda-muda datang nak masuk masjid, tiba-tiba ada satu pakcik ni selaku AJK, dia kata tak sah pakai seluar jin semayang, pakai t-shirt. So bagi macam tu pula. So budak-budak ni terus kata, dah lah aku kali pertama datang sini, kena macam ni pula. Tak mau datang dah lah. Itu yang kita kata, kalau tak mampu nak tarik crowd, jangan jadi penghadang. Samalah juga, kita jangan jadi pendusta agama. Dan ketika mana Allah jemput kita masuk dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar nak minta kita kongsi rezeki. Banyak dalam Al-Quran Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Belanjakanlah harta kamu yang telah kami rezeki dan kurniakan ke atas kamu. So kita pun tertanya-tanya, bila waktu terbaik aku belanja orang makan Maka kadang-kala kita terlalu berkira-kira. Sampai Allah dah hadiahkan kita Ramadan pun kita masih berkira-kira. Jadi kerana itu nak kena insafi diri, nak kena muhasabah, kena buat macam yang Saidina Umar sebut, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Muhasabahlah diri kalian sebelum kalian dihisapkan. Baik, itu satu part. Yang part keduanya dalam surah Al-Ma'un ini, penceritaan besar. Allah Ta'ala cerita tentang orang yang solat, tapi Tuhan kata fawailul lil musallin, maka celakalah orang itu sekalipun dia menunaikan solat. Sekalipun dia menunaikan solat. So kita tak nak solat ni, Allah Ta'ala cerita kalau kita dirikan, dia punya impak dia apa? Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat ni sepatutnya mencegah kita daripada buat benda keji dan juga perkara munkar. Tapi kalau solat tu tak dapat nak bagi impak sebegitu kepada kita, maka kita takut sangat tergolong di kalangan orang-orang yang celaka. Dan Allah Ta'ala pun elaborate lagi, siapa dia orang-orang yang celaka dalam mendirikan salat ini? Alladzina hum an salatihim sahun. Itulah dia orang-orang yang melalaikan solatnya. Dalam arti kata lain, orang yang tidak menghargai serta melalaikan pelaksanaan dan waktu-waktu solat. Kalau kena geng-geng makrifat, dia kata sahun ni maksudnya apa? Selama mana kita lalai, tak payah dirikan salat. Maknanya tak dapat lagi yang namanya yakin, tak payah dirikan salat. Sebab tu dia kata kena kenal apa dulu? Kena kenal diri ya. Mengenal diri. So dah kenal diri, kenal Allah, barulah dirikan salat. Tapi dekat sini bukan maksudnya begitu. Sebab saya kira siapa pun kita, kalau kita dirikan salat, kita pasti tak boleh nak terlepas daripada dunia kita, betul tak? Kita angkat takbir, kawan depan kita pun angkat takbir. Tiba-tiba Allah Ta'ala uji perut dia sakit, berkeroncong sampai dia pun terkeluar angin. Takkan dia nak teruskan solat? Jadi apa dia kena buat? Dia kena batalkan solat. Bila dia keluar daripada saf, kita yang duduk dekat belakang dia nak kena buat apa? So kita nak kena bergerak ke depan, isikan saf yang penuh. Jadi kalau macam tu, makna katanya mestilah
kalau menurut pahaman mereka ni, lalai lah. Patutnya kau stay kat situ, kau dah mana dengan Allah dalam hati ni, Allah semata-mata. Tapi bukan begitu. Sebab tu Nabi kata bentuk solat ni kalau tengah semayang, kalau jengking ke lalu, ular ke lalu, kena buat apa? Kena bunuh. So itu di antara tanda kita khusyuk. Kita faham yang kita dirikan solat. Tapi kalau fikir logik akal, Nabi SAW pernah semayang sunat, Aisyah ketuk pintu, Nabi ke belakang, Nabi buka pintu. Adakah menunjukkan Nabi tak khusyuk? Tak. Sebab tu kita kata khusyuk ini dia faham. Dan ayat ini bukan nak cerita pasal lalai tak lalai. Ayat ni Allah nak cerita tentang pentingnya jaga call time prayers ataupun solat di awal waktu. Bukan setakat kita kata, Ustaz, asal aku dirikan solat sudahlah, kau tak payah sibuk lah. Dia bukan isu itu. Sebab ini yang Nabi sebut. Ada orang dia dirikan solat tapi dia lewat-lewatkan solat dia, maka Nabi kata kalau dia mati macam ni keadaan dia bukan mati sebagai umat aku. Kalau kita tanya satu soalan, dia tengah karaoke ke? Dia tengah main judi ke? Tak, dia tengah salat. Tapi Nabi kata kalau dia mati macam ni, dia bukan mati sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dua hal. La yatimmu ruku'ahu wa yanqiru fi sujudih. Yang pertama, dia tak sempurna pada rukuk. Yang kedua, dia tergesa-gesa dalam sujud. Mengapa dua benda ni boleh jadi hati? Satu, tak ada tomak ninah. Macam mana nak hadir tomak ninah kalau semayang dekat hujung waktu? Betul tak? Jadi kerana itu kita kena rawat diri kita. Kita berharap semoga kita mampu istiqamah dengan benda yang kita dah jaga dalam Ramadan ni. Sebab 1 Syawal adalah tarikh peperangan besar untuk diri kita sebenarnya. Saat ketika azan berkumandang, depan kita ada ketupat, ada lemang lagi, ada apa semua nanti kan. Time tu kita akan berperang. Nak sambung makan ke? Ataupun macam kebiasaan kita 10 minit sebelum azan, kita dah pacak dekat soft pertama ataupun soft kedua. Nampak tak? Jadi kita senantiasa berharap kita tak tergolong di kalangan orang yang melalaikan salat. Alladzina hum yura'un, ciri-ciri orang yang celaka dalam solatnya adalah orang yang berbuat riak. So dia sembahyang bukan kerana Allah Ta'ala, tapi dia nak bagi tahu dekat orang yang aku pun pendiri solat dan solat aku yang terbaik. Dan Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran ciri-ciri solat orang munafik macam ni lah. Yang mana? Tidak mendirikan solat kecuali wahum kusala, mereka bermalas-malasan. Yura'unan nas, mereka nak tunjuk je dekat orang. Ni kita tak nak lah jadi macam tu. Kita semayang bukan kerana manusia, kita sembahyang kerana Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah perintahkan. Dan urusan riak ini dia bukan terjadi kepada orang-orang ada jawatan sahaja. Hatta kita yang rendah-rendah ni pun tak terlepas daripada urusan riak. Dan saya teringat ungkapan Yunus bin Maisarah rahimahullah ta'ala, dia pernah berkata, sungguh menakjubkan urusan riak, kerana telah aku tebas sampai ke akar umbinya di waktu pagi, namun belum sempat, menjelang tengah hari telah keluar bunga dan juga buahnya. Nak menunjukkan riak ni kita memang nak ikhlas, tapi sikit-sikit dia akan rasa bangga diri tu ada. Jadi once ada rasa macam tu, nak kena buat apa? Istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita amal doa Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sebab nak datang baca Quran macam ni bukan senang. Kalau Allah tak hadiahkan istiqamah, Allah tak hadirkan ikhlas, saya kira kita hanya datang kerana orang je lah. Lepas tu orang balik, kita pun balik, kemudian keluarlah status macam-macam kan. Jadi na'udzubillahi min zalik, semoga solat kita bukan nak tunjuk-tunjuk, semayang kita kerana perintah Allah. Dan ciri orang yang celaka dalam solatnya, orang yang mendustakan agama, wa yamna'unal ma'un, dia enggan memberikan bantuan. Kita biasa dengar kan, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menolong seorang hamba selama mana seorang hamba membantu hambanya yang lain ataupun temannya yang lain. Jadi kita berharap kita jangan ananiyah. Tahu ananiyah? Keakuan. Apa-apa pun aku. Lakum dinukum waliyadin, lana a'maluna walakum a'malukum. Lantak engkau lah, engkau cukup makan ke tak cukup pakai ke, suka tingkau lah. Yang penting aku ada semuanya. Jangan. Sebab tu hidup ini perjuangannya bukan untuk dunia, perjuangan kita untuk negeri akhirat. Yang kita sangat-sangat yakin, saat kita bantu kawan kita, tayar dia bocor, kita bagi duit minyak dia, kita bagi duit apa untuk dia pembelanjaan dia, maka balasannya kita tak harap dekat dunia. Kita berharap semoga Allah Ta'ala bagi kebahagiaan buat kita semua dunia dan juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini di antara ciri-ciri yang dapat kita ceritakan dalam surah Al-Ma'un. Dan sebelum kita berhenti, saya kira suka sekali lagi saya nak dengar beramai-ramai kita sama-sama bacakan dengan bacaan yang betul dan tepat. Mulakan dengan a'udzubillah sehingga tamat. 1, 2, 3.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Baik, jadi insya-Allah saya kira cukup setakat itu untuk tazkirah pada malam hari ini. Semoga saat kita mendirikan salat dan kita membacakan surah ini, kita bacalah dengan penghayatan dan mintalah perlindungan Allah. Semoga kita dijauhkan daripada menjadi pendusta agama dan orang yang mendirikan salat dalam keadaan celaka. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Aqul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.